Salam sejahtera. Kita teruskan perbincangan kita tentang profilaksis, dan kali ini kita ingin membincangkan secara spesifik tentang peranannya, ya. Jadi kalau kita lihat kan, dari segi penggunaan antibiotik dalam merawat fibrosis neutropenia, kita ada 3 peringkat seperti yang saya nyatakan sebelum ini. Empirical adalah faktor yang paling penting sekali kerana kita ingin bertindak dengan cepat untuk memastikan pesakit kita tidak mendapat apa-apa mudarat daripada kesan jangkitan kuman tersebut. Sekiranya kita sudah tahu apakah jenis rawatan yang diperlukan oleh pesakit kita berdasarkan kepada keputusan makmal, maka senang untuk kita memilih antibiotik mana yang paling sesuai. Tapi kadang-kadang ia mengambil masa yang agak lama dan kita kena bertindak lebih cepat daripada itu. Jadi untuk peranan profilaksis ini ialah untuk memastikan kita dapat mengurangkan risiko jangkitan kuman pada pesakit kita yang menjalani rawatan kemoterapi. Kita kena faham juga tidak semua kemoterapi memerlukan profilaksis. Jadi video ini akan cuba sedikit banyak untuk melihat apakah peranannya secara terperinci. Jadi kalau kita lihat, ya, tujuan utama untuk menggunakan antibiotik sebagai profilaksis adalah untuk memastikan kita dapat mengurangkan kesan jangkitan kuman kepada pesakit kita dengan mengurangkan sama ada frekuensinya ataupun sekiranya fibrosis neutropenia itu berlaku, pesakit kita mendapat rawatan awal. Dan rawatan awal ini mungkin adalah apa yang memastikan sama ada pesakit kita mendapat komplikasi daripada jangkitan kuman atau tidak. Jadi peranannya memang begitu spesifiknya. Jadi kalau boleh kita kena gelar pasti jenis apakah antibiotik yang sesuai dan juga pesakit manakah yang mempunyai lebih manfaat dengan penggunaan profilaksis ini. Beberapa kajian telah dilakukan untuk mengenal pasti jenis antibiotik dan juga pada kumpulan yang manakah yang akan mendapat manfaat yang paling tinggi dengan penggunaan profilaksis ini. Dalam tahun 2012 dapat satu meta-analisis yang dilakukan daripada Cochrane Library di mana mereka telah melihat 109 buah study, randomized control study, di mana pesakit-pesakit yang melalui kemoterapi terutamanya untuk penyakit hematologi diberi rawatan profilaksis dan mereka ingin mengkaji kesannya sama ada ia berfaedah ataupun tidak. Daripada kesimpulan mereka mendapati bahawa dengan penggunaan antibiotik ini, ia telah dapat mengurangkan risiko ataupun kadar kematian pada pesakit-pesakit yang mendapat fibrosis neutropenia kalau dibandingkan antara kumpulan yang mendapat profilaksis ataupun kumpulan yang mendapat sama ada placebo ataupun tidak mendapat apa-apa profilaksis. Jadi kumpulan yang dikaji ini memang sangat besar dan ia merangkumi berbagai jenis bangsa, ya, dalam kumpulan yang dikaji tersebut. Daripada analisis mereka juga, mereka mendapati kumpulan yang mempunyai manfaat yang lebih tinggi adalah kumpulan di dalam yang terdapat dalam kumpulan high risk. Bermaksud high risk ini ialah antara golongan yang mempunyai risiko di mana ANC ataupun absolute neutrophil count-nya adalah kurang daripada 500 sebanyak lebih daripada 1 minggu. Ini terutamanya berlaku ketika pesakit leukemia kita melalui rawatan induction. Daripada ini juga mereka mendapati sekiranya pesakit itu mempunyai risiko komorbiditi lain seperti tekanan darah tinggi, penyakit buah pinggang, penyakit hepatitis dan juga sekiranya mereka mempunyai kencing manis, mereka juga patut diletakkan dalam kumpulan berisiko tinggi tanpa mengambil kira berapa lamakah risiko mereka untuk berada dalam ANC kurang daripada 500 ini. Jadi sekiranya mereka mempunyai ciri-ciri tersebut, mereka dengan sendirinya sudah berada dalam kumpulan high risk dan mereka sepatutnya ataupun digalakkan untuk mengambil profilaksis. Jadi kumpulan yang ternyata memerlukan profilaksis daripada kajian tersebut ialah 3 kumpulannya. Kumpulan pertama ialah pesakit-pesakit yang melalui induction kemoterapi sama ada untuk ALL atau AML. Selalunya kemoterapi mereka akan membuat darah putih mereka kurang selama lebih daripada 2 minggu. Mereka juga sering memerlukan
transfusion darah, dan secara dasarnya risiko untuk mereka mendapat febrile neutropenia adalah lebih kurang 80%. Kumpulan kedua ialah pesakit-pesakit yang melalui pemindahan susun tulang ketika dalam proses di mana stem cell telah dimasukkan dalam badan mereka, tapi menunggu masa untuk stem cell tersebut untuk mula bertapak di dalam susun tulang mereka. Kumpulan ketiga ialah pesakit yang sentiasa mempunyai darah putih yang rendah, iaitu sekiranya mereka mendapat myelodysplasia. Myelodysplasia ini akan saya terangkan dengan lebih terperinci dalam video-video kita yang akan datang. Dari segi jenis profilaksis juga pula kita dapat mengkaji bahawa satu kumpulan ubat yang ternyata lebih mempunyai manfaat kalau jika dibandingkan dengan kumpulan antibiotik yang lain. Ini ialah kumpulan kita panggil fluoroquinolone. Di Malaysia ada 3 jenis fluoroquinolone yang kita selalu pakai, iaitu ciprofloxacin, levofloxacin, dan yang ketiganya ialah Avelox. Untuk tujuan profilaksis, daripada kajian kita mendapati levofloxacin ataupun Cravit adalah calon yang paling baik kerana ia diambil sehari sekali dan juga ia mempunyai sedikit peranan untuk menghalang pembiakan gram positif organism selain daripada mempunyai tindak balas melawan jenis gram negatif bakteria seperti Pseudomonas. Walau bagaimanapun, jenis antibiotik yang digunakan pakai di pusat-pusat perawatan hematologi bergantung kepada beberapa ciri di pusat tersebut, sama ada jenis ubat yang mereka hendak pakai itu dapat digunakan daripada farmasi mereka ataupun daripada kajian antibiogram di pusat mereka itu mendapati bahawa sekiranya berlaku febrile neutropenia, organisma apakah yang selalunya menjadi musuhnya, iaitu jenis kuman mana yang sering menjadi majoriti kepada pesakit febrile neutropenia tersebut. Jadi kalau kita ada dirawat di 2 pusat berlainan, mungkin jenis antibiotik mereka pakai berlainan juga. Di pusat saya menggunakan levofloxacin kepada semua pesakit saya yang melalui induction chemotherapy. Sekiranya pesakit saya mempunyai risiko yang sederhana tetapi tidak perlu melalui kemoterapi di mana ANC mereka berada rendah selama lebih daripada 7 hari, saya tidak menggunakan apa-apa antibiotik. Contohnya pada pesakit limfoma ataupun multiple myeloma, saya tidak menggunakan Cravit untuk merawat mereka, tetapi sekiranya mereka dirawat untuk leukemia, myelodysplasia dan juga stem cell transplant, mereka akan mendapat Cravit ini. Jadi adalah penting untuk anda berbincang dengan pakar di pusat rawatan anda kerana mereka lebih tahu ubat mana yang sesuai untuk rawatan anda. Sekiranya anda ingin memerlukan maklumat lanjut tentang isu ini, sila berhubungi saya melalui website saya ataupun terus melalui Facebook ya. Untuk kali ini dahulu ya. Sekian, terima kasih.